شرور أنفسنا ومن أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Muslimin muslimat sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulakan kuliah maghrib kita pada malam ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikhwanal muslimin muslimat mati Allah SWT, kita sambung lagi muzakarah kita, tadabbur kita dalam kitab Al-Mawa'isul Badi'ah. Dan kita lihat pada malam ini pengajaran yang pertama daripada kitab Al-Mawa'isul Badi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka pengajaran yang pertama dalam kitab Al-Mawa'isul Badi'ah, kalau Jawi muka surat 42, kalau Rumi edisi yang baru ni muka surat 155. Maka pengajaran yang pertama, berkata Allah Subhanahu wa ta'ala, tercengang aku bagi barang siapa yang yakin ia akan mati, maka betapa suka ia. Dan tercengang aku, Allah Ta'ala kata, barang siapa yang yakin ia akan hisab, yakni kira-kira pada hari kiamat, maka betapa menghimpunkan ia akan harta. Dan tercengang, Allah Ta'ala kata, tercengang aku bagi barang siapa yang yakin ia akan kubur, maka betapa tertawa-tawa ia, banyak suka. Dan ajaiblah aku, yakni hairanlah aku barang siapa yang yakin ia akan fana dunia, maka dan tercengang bagi barang siapa yang yakin ia akan kubur, maka betapa tertawa-tawa ia. Dan ajaiblah aku, yakni hairanlah aku bagi barang siapa ia yakin ia akan akhirat, maka betapa bersenang-senang di dalam dunia. Dan tercengang aku bagi barang siapa yang yakin ia akan fana dunia dan hilangnya dunia ini, betapa ia mengambil ketetapan ia di dalam dunia. Dan Allah Ta'ala kata lagi, tercengang aku bagi orang yang alim dengan lidahnya, betapa ia mengambil, dan jahil dengan hatinya. Orang yang alim ia dengan lidahnya dan jahil dengan hatinya. Dan tercenganglah aku bagi orang yang bimbang ia dengan keaiban manusia, padahal lupa ia akan keaiban dirinya. Dan tercenganglah aku bagi barang yang bersuci ia dengan air, yakni wuduk, pada zahirnya jua, padahal ia tiada menyuci akan hatinya. Dan tercenganglah aku orang yang mengetahui ia akan bahawasanya
Allah Subhanahu wa ta'ala itu amat melihat ia kepadanya, maka betapa ia derhaka akan dia. Dan tercenganglah aku bagi orang yang mengetahui ia akan bahawasanya dirinya itu lagi akan mati, padahal seorang diri, dan masuk kubur ia padahal seorang dirinya. Maka betapa berjinak-jinak ia dengan segala manusia. Tiada Tuhan melainkan Allah, padahal sebenarnya bermula Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hamba-Ku dan rasul-Ku. Jelas tak? Yang pertama, dia kata pengajaran daripada kitab Al-Mawa'isul Badi'ah ini, Allah Ta'ala berkata, aku berasa pelik. Pelik tapi benar. Dia yakin tentang mati, tapi dia banyak suka. Kehidupan sehariannya itu banyak yang menjurus ke arah nak menghiburkan hati. Banyak nak pergi belagu angin dengan dia. Banyak nak suruh kena dengan nafsu dia. Banyak nak suruh kena dengan selera dia. Dan dalam masa yang sama, dia yakin mati, tetapi dia buat agenda hidup dia sendiri. Tidak agenda yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelik. Dia yakin mati. Dan dia kecek pun dia kata kita ni bakal mati. Tak ada hak tu kat langit. Pandai kecek. Lebih pada pengkuliah. Lebih pada orang alim. Bak kecek. Mana? Di mana saja dia berada. Kecek tu lah tahu pandai. Tengok kau gaya tu memang dia yakin mati. Tapi dia banyak suka. Seharian 24 jam banyak dia buat kerja yang menghiburkan hati dia. Banyak yang dia buat kerja yang menyeronokkan diri dia. Dia buat kerja banyak yang menyukakan nafsu dia. Sebab Allah Ta'ala kata, aku berasa pelik sungguh. Ramai orang pelik tuan-tuan. Ramai orang pelik. Kalulah semua yakin mati, tidak jadi gini. Tak padan ni masjid seluah ni. Pasal dia yakin mati sebab kita berada di ambang kematian. Usia kita ni tuan-tuan dan puan-puan berada di ambang kematian. Tah sekarang ni, tah lepas ni, tah dini hari ni, tah pagi besok, wallahu a'lam. Bila-bila masa sahaja. Kita dikabarkan 2-3 hari lepas, jemaah muslimat di rakaat yang kedua semaya asar di Masjid Ibrahim ni. Fikir tak dia tu mati? Tak. Kita berada di ambang kematian. Apatah lagi di usia seperti saya dan tuan-tuan. Bila-bila masa sahaja. Bila-bila masa. Tapi Allah Ta'ala kata, walaupun duduk dalam usia yang begini, tapi banyak membuat benda yang suka. Benda yang menyeronokkanmu. Walhalnya Zuhur 5 minit je, Asar mari 5 minit je, Maghrib sampai ke Isyak pukul 7 sampai klik pukul 9, 2 jam sahaja. Subuh ambillah setengah jam. Capu tolak kali dalam 24 jam, tubik berapa jam sahaja. Selainnya memang tidak nafikan cari makan juga adalah kewajipan. Berumah tangga juga adalah kewajipan. Tapi banyak benda yang mendorong supaya mu berasa seronok. Pasal mari masjid tak seronok, mari jemaah tak seronok, belajar Al-Quran tak seronok, dengar kuliah tak seronok. Berasa tak kita tuan-tuan? Ambo tengok ambo, tuan-tuan tengok tuan-tuan. Kita suluh diri masing-masing. Kita nak suruh biar kena dengan selera kita. Walaupun Allah Ta'ala kata begini, tapi kita buat jadual kita sendiri, agenda kita sendiri.
Betul Allah Ta'ala kata pelik-pelik sungguh, dia kata pelik. Dan lagi dia kata, dan tercengang aku barang siapa yang yakin ia akan hisab, yakni kira-kira pada hari kiamat, maka betapa menghimpunkan ia akan harta. Turun pagi kelik gelap, turun gelap kelik pagi, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Bining cara bining, kita cara kita. Memang Islam tidak melarang cari harta. Islam tidak larang, carilah seberapa banyak. Islam menuntut supaya kita jadi orang mukmin yang kaya. Kerana dengan kekayaan kita itu, kita boleh bersedekah. Dengan kekayaan kita itu, kita boleh berzakat. Dengan kekayaan itu, kita boleh membantu fakir miskin. Dengan kekayaan kita itu, kita boleh menyara kehidupan rumah tangga kita. Dengan kekayaan itu, kita boleh hantar anak-anak kita menuntut ilmu. Fi sabilillah, orang menuntut ilmu. Dengan kekayaan kita itu, kita boleh pergi haji. Dengan kekayaan kita itu, kita boleh pergi umrah. Dengan kekayaan kita boleh membina masjid dan sebagainya. Islam tidak larang. Yang Islam berasa peliknya, sehingga akan meninggalkan kewajipan-kewajipan yang sepatutnya. Patutnya waktu maghrib mu duduk mana? Allah Ta'ala jadikan siang dan malam. Siang untuk kamu cari makan, selekailah, pergilah. Malam untuk kamu rehat. Mari rehat sejiklah. Mari rehat sejik. Antara maghrib dengan isyak, kita boleh rehat di tempat yang Allah Ta'ala rahmati, di tempat yang Allah Ta'ala damaikan jiwa kita. Allah Ta'ala turun sakinah, Allah Ta'ala turun wasa'adah, warahmah. Inilah tempat dia. Aku rasa pelik Allah Ta'ala kata, cari tu gak. Kalau kita amati betul-betul khutbah Jumaat kemarin, apa yang dikatakan oleh khatib dalam isi kandungan khutbah tu. Allah Ta'ala akan tanya, sebelum kita melangkah 2-3 langkah tu, Allah Ta'ala tanya dulu. Aku beri umur kamu sekian tahun, mu menghabiskan ke mana? Lah ni tak apa tuan-tuan, babik dada lah. Tak ada masalah. Orang boleh buat gapo kawan. Katalah gajah rimau gapo apa. Kalau dia kawan tak segi, tak sehoyak. Tak ada bersatu tuan-tuan. Tak ada bersatu. Pasal jatuh mata nanti, kita akan kembali ke rahmatullah. Barulah. Di waktu itu, barulah kita khabar dan kita sedar. Allah Ta'ala beri kita umur 60, 50, 70. Mana mu menghabiskan? Kita pun congok. Start umur berapa kita cukup lekat semaya 5 waktu? Sekat umur berapa? Kita ke balik umur berapa? Pada urufnya kita ambil 10 ke 12 tahun akhir balik. Sekarang kita umur 60. Kita sendiri yang tahu bila bermula aku cukup semaya 5 waktu. Lekat semaya 5 waktu. Oh, ketika aku usia 40. Usia aku 50. Antara 10 tahun nak wisapa ke 50 tahun, 30 tahun, 40 tahun berlalu dengan begitu sahaja. Allah Ta'ala tak kira kata tuan-tuan. Iza sulsilatil ardu silsalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah. Walaupun membuat sebesar atom, sebesar zarah kebaikan, mentasa rusing aku kira, aku ambil kira. Tapi kena ingat,
Membuat sebesar atom, sebesar zarah ke benda jahat, aku kira juga. Dah kalau 30 tahun mun tak sembahyang, 30 tahun mun tak puasa, 30 tahun mun tak kenal tangga masjid, 30 tahun mun tak kenal Raudatum min Riyadil Jannah, satu taman daripada taman-taman syurga, iaitu kuliah agama. Mengingat aku berlalu dengan gitu ke? Mengingat gitu ke? Aku akan kira walaupun sebesar Zahra. Terfikir tak kita tuan-tuan? Ataupun kita sudah berasa syok sendiri, kita berasa sekarang ini kita sudah sembahyang, kita sudah mari masjid, kita sudah jemaah. Bagaimana yang sebelum-sebelumnya itu? Barulah kita mari memikir. Tapi oleh kerana kita terlena, kita berasa kita juruh dah, kita berasa kita baik dah, kita berasa kita molek dah, maka sebab itulah kita syok sendiri. Yang sebelum ni kita kumpul harta yang kita miliki itu. Adakah harta yang ku miliki itu harta yang bersih? Puncanya, oh dulu waktu mu tak kenal Zohar sama membujur lalu melintang patah. Mana orang yang mu tak tipu? Mana orang yang mu tak keletung? Hari ni baru mu semaya, tapi harta yang mu simpan itu, mu beli tanah bucut tu, mu simpan dalam bank, mu simpan sini, mu beli gotu, mu beli aset tu, mu dapat pitih mana waktu tu? Mu ingat aku lepas gitu ya kau? Lah ni kawe tak cara dah, lah ni kawe kabar dah, kawe mari masjid dah. 5 waktu dah kawe mari Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh. Alhamdulillah dari sudut tu. Tapi harta yang mu ipung tu, harta yang mu ipung tu, adakah jalannya jalan yang bersih, jalan yang diredai oleh Allah Ta'ala? Kamu kena jawab. Ambo jawab ambo, tuan-tuan jawab tuan-tuan. Kita pakat-pakat fikir masing-masing. Kalau tidak kita akan terlena. Kita berasa dia pakai lagu ni, kita berasa kita lah yang terbaik. Tapi benda yang kita miliki itu kita dapat tika mana? Inilah di antara puncanya tuan-tuan. Kita tidak muhasabah, kita tidak seleksi sebaik mungkin. Semaya juga, ngaji juga, dengar orang ngajar juga. Tapi setiap hari kita duk makan daripada hasil yang kita dapat dulu, hasil keletong orang, hasil tipu orang, hasil jalan yang tidak baik. Kita duduk ambil wak makan, mengalir dalam darah kita dengan hasil daripada mana? Sebab itu perangai orang semaya dengan orang tak semaya serupa. Sebab itu perangai orang mari masjid dengan orang tak mari masjid serupa. Cuma lebih kita mari masjid. Tuan-tuan, kuliah subuh hamba pagi tadi hamba kata, bila kita buka kitab Alam Barzah, disebut dalam tu berkaitan dengan di antara tanda-tanda alamah orang itu husnul khatimah, dan dia terlepas daripada azab kubur bila dia mati pada hari Jumaat. Amo pun lontarkan kepada ahli Jumaat. Kadang-kadang orang tu kita kenal, sejib tak mari, kamu dia putak, tapi mati hari Jumaat. Kita pun mari berasa, dia tu nayawi, juruh tak juruh, berlebih mayat dah. Tapi mati ke tak molek. Allah Ta'ala nak suruh kita fikir. Allah Ta'ala nak suruh kita fikir. Awal-awal lagi. Sebab itu bila kita sembahyang mayat, sudah aja sembahyang mayat, Tok Paling, Tok kata, apa kita saksi atas mayat ini? Baik.
Apa kita saksi atas mayat ni baik? Apa kita saksi atas mayat ni baik? Walah kita kenal tu baik ke dia tu? Siapa zat kalau kenal dia? Tapi dia kata baik, kita pun kata baik. Tapi dalam hati kita sebaliknya. Macam mana boleh baik? Allah Ta'ala nak ajar kepada kita, bukan kerjamu. Bukan kerjamu, kerja aku. Aku yang menilai ke seseorang. Munilai zahir. Munilai zahir. Boleh mu tengok orang mari masjid, orang mari jemaah macam mu bodoh orang tu baik. Mu tak tahu dia bawa lidi nak mari ngai pitih. Kita ingat kau nak naik sembahyang sunat duha. Aku yang menilai. Oh, mari cetak malam. Aku yang menilai. Dia mari untuk jemaah sungguh ke? Ataupun dia yang mari di sebalik tu. Aku yang menilai. Sebab itu aku tidak bagi istimewa untuknya. Dan matinya itu bukan mati yang dicemburui. Kena faham tuan. Memang dia rajin sembahyang, mari masjid sebagainya. Tapi dia makan daripada hasil-hasil yang syubhah dan haram. Aku akan tanya, mana mu ambil pitih waktu menduduk dulu atas dunia? Mana? Kemana mu gunakan? Dan dia kata lagi, tercengang bagi barang siapa yang yakin ia akan kubur, maka betapa tertawa-tawa ia. Dalam grup WhatsApp keluar ayat, hari-hari orang kampung kita mati. Hari-hari orang kampung kita mati. Kalau tidak budak, orang tua. Kalau tidak tina, jatah. Boleh kata hari-hari mati. Dan dia pun rakyat dalam grup tu. Tapi hak rakyat tu sedih tak hari. Pagi-pagi hantar satu hadis. Pagi-pagi hantar kata-kata hikmat. Pagi-pagi hantar kau tu bagus, kau ni bagus. Dia sejib tak hari. Tuan, pelik. Allah Ta'ala kata pelik. Dia yakin kubur. Duduk depan masjid ya. Sebelah masjid, sebelah kubur. Lalu tak ada memberi bekas sikit rambut. Tok ganjok. Budak-budak sekolah kata tidak ada sensitivity. Tak ada terasa sikit rambut. Inilah tempat kita akan pergi. Kalau tidak sini belakang tu. Tapi tak mari lagi. Tak jemaah lagi. Tak dengar orang ngajar lagi. Silih berganti Tok Guru mari. Habis Tok Guru dah mari masjid pada Pak Ahmad. Tok Imam Abu habis saing dah bawa mari. Nak melontarkan ilmu pada kita. Berbagai-bagai. Wak mari, pesen tu, pesen ni, habis pesen dah orang kata. Tapi kita lagi cerita bab masalah kematian dan sebagainya. Tak ada berasa sesuatu. Bila dia Allah Ta'ala tidak pilih, Allah Ta'ala tidak pilih tuan-tuan. Bila dia Allah Ta'ala tak cara nyanyi. Sebab itu selalu saya rakyat dalam kuliah saya, kita kena bersyukur banyak-banyak pada Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala masih lagi memberi ruang, peluang dan masa kepada kita. Sebab itu kita mari masjid. Nama kita masih ada lagi dalam senarai Allah. Seorang Tok Guru dia kata, ini petanda Allah Ta'ala kasih, Allah Ta'ala sayang, Allah Ta'ala suka lagi kita. Allah Ta'ala bagi can lagi kepada kita. Marilah memohon keampunan kepadaku. Dia panggil lagi, jemput lagi kita mari. Sebab itu kita kena banyak bersyukur pada Allah Ta'ala. Seramai-ramai orang Allah Ta'ala
Allah Ta'ala pilih aku. Selalu saya sebutkan dalam kuliah saya. Kita bekwah. Orang besuk kita panggil. Orang kota baru kita jemput. Jiran sebelah rumah kita tak panggil. Bukan sembelih ayam, sembelih lembu. Bukan seekor, 3 ekor. Tak nampak kita duduk sebelah rumah. Mari terpaku dalam kepala. Tak kena mana, tak kena mana. Orang lain dia jemput belakang. Oh, demo main mana demo? Ambo main besuk. Dia jemput ambo. Oh, ambo tak jemput daripada sebelah tu ke. Mimih nak balas dengan tuan rumah. Kerja ni hak gedebel kita tanya. Kau bukan nak makan sangat sebenarnya. Kau nak tanya. Tak ni tidur kawan semalam. Dia mau tak panggil kawan. Tak kena mana kawan ni. Tak kena mana. Kawan bukan nak makan sangat. Lebih pada lembu kawan boleh beli. Tapi kawan tak ni tidur semalam. Pasal dia mau tak panggil kawan. Orang lain kalau dia mau panggil. Kau dah meroyak. Kau kita jenis orang gedebel. Allah Ta'ala buat bewah 5 kali sehari. 5 kali sehari Allah Ta'ala buat bewah. Tapi Allah Ta'ala tidak jemput kita. Kita tak ada berasa ke satu. Padahal duduk sebelah rumah Allah saja. Tapi Allah Ta'ala tak jemput. Orang Seri Amir Allah Ta'ala jemput. Orang Pasir Putih Allah Ta'ala jemput. Orang Kapur Wakah Allah Ta'ala jemput. Khabar kita duduk keliling rumah Allah Ta'ala tak jemput. Tak ada rasa ke satu pun tuan-tuan. Tak apalah kalau sembelih ayam mungkin kita kata dia panggil siap-siap tok lebar je. Moga dia buat doa selamat kecil je. Pun kambing. Oh kali moga dah kambing anak kambing. Oh tu dia tak panggil. Tu dia pilih-pilih anak beranak dia je. Tak apa. Ni sembelih lembu 2-3 ekor tak nampak kita. Orang penuh penat. Kau tak nampak Zuhur tak apa, tak nampak Asar tak apa. Malam orang program yang begitu nak rock sekali. Panggil pengkuliah, panggil panel tu, panel ni, bual bicara, macam-macam lagi. Nama-nama besar belakang mari. Kita orang Allah Ta'ala tak pilih, kita tak ada berasa ke satu. Sahur pula royak kat orang. Kita sahur pula royak kat orang. Kalau dia panggil, kau tak pergi. Kau bukan lapar sangat. Royak kat orang. Kalau dia panggil, kalau dia mari, jerit, tubik, air mata darah, bukan tak pergi. Sahur kat orang. Bukan soal makan tuan-tuan. Tapi dia jemput tu adalah suatu penghormatan yang cukup besar. Kita pergi bekwah, makan banyak-banyak sangat. Kadang-kadang pergi nak pergi jumpa mata ya. Kadang-kadang pergi salah ya. Pasal jemputan itu cukup satu penghormatan. Kalau di sisi manusia kita mudah nampak. Tapi jemputan rumah Allah, sebab itu bila kita pergi Mekah, mutawih labelkan kita ke dia. Duyufur Rahman, tetamu Allah. Mari rumah Allah Ta'ala. Tak boleh kalau kita kata Duyufur Rahman juga. Pernah dengar tak pengkuliah pencamah kata, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat sidang jemaah sekalian, kita adalah tetamu Allah. Tetamu Allah. Kita duduk di rumah Allah. Cuma dia royak ke bahasa Melayu. Bila pun sebut kata Duyufur Rahman, Duyufullah, kita buat Mekah ya weh. Sebab itu kita tidak berasa besar bila kita mari masjid. Kita tidak berasa besar bila Allah Ta'ala jemput kita mari sembahyang Jumaat. Kita tidak berasa besar Allah Ta'ala jemput dalam taman-taman syurga. Raudatum min riyadil jannah. Kita tidak berasa besar. Bagaimana kita nak suruh mari berasa kebesaran yang Allah Ta'ala jemput kita, kita rasa bangga. Seramai orang, aku boleh hadir.
Inilah bergantung kepada keimanan masing-masing. Sehingga kan orang, bila pun tak ada orang ngajar, dia berasa sunyi. Dia pun tanya, malam ni mana ada orang ngajar? Oh, Ibrahimi, Ustaz Ding, Ustaz Kamaluddin, Ustaz Mutu, Ustaz Kereta, isi wining, bawa berwining pun dia kata. Bawa pasal sana ada ngajar. Oh, betul lah, malam tu tak ada pula. Sini ada. Dia berasa besar hati bila boleh berduduk di taman-taman syurga. Kita mari perasaan lagu mana tuan-tuan bila duduk dalam majlis-majlis ilmu. Kita kena imagine, kena bayangkan kita duduk di majlis-majlis taman-taman syurga yang Allah Ta'ala wujudkan ini. Nak mari perasaan lagu tu tuan-tuan. Bergantung kepada dalaman kita setara mana. Kita berasa bangga bila orang besar panggil kita. Kita rasa bangga lebih-lebih lagi kalau tuanku panggil di istana. Kita sepuk habis kerja-kerja urusan kita. Hatta sampai satu perikat. Kita nak bewah dah esok, tuanku panggil di istana. Boleh kita royak ke tuanku? Tuanku betul tak boleh pergi esok. Tuanku pasal bewah. Siapa dia berani royak? Siapa dia berani royak? Tak ada. Forward ke orang. Kalau ada anak sulung, suruh anak sulung uruskan. Pasal abah ke mana-mana, abah kena pergi istana. Kalau tidak murka tuanku. Kalau ada orang yang kita boleh harap, kita diligitkan kerja kita ke dia. Dan orang semua tahu, bila pun mari, bapa tak ada lagi tu, dia pergi istana, tuanku panggil. Oh, raja dunia. Rabbil Alamin panggil, kita buat tak erti. Rabbil Alamin panggil. Raja segala raja. Malik Yaumiddin panggil. Kita buat tak erti. Jadi kalaulah raja segala raja kita boleh buat tak endah, kita boleh buat McDonald, kita boleh buat tak erti, manusia tak sahaya. Lebih pada tu kita boleh buat lagi. Dan lagi dia kata, dan ajaiblah aku, yakni hairanlah aku bagi barang siapa ia yakin ia akan akhirat, maka betapa bersenang-senang di dalam dunia. Padahal rumah kita duduk tu nak tinggal, tu nak tinggal. Tunggu masa dan ketika saja akan jadi saka. Rumah yang kita akan bawa siapa dalam kubur dan juga di padang mahsyar, inilah rumahnya. Inilah rumah yang kita akan bawa. Merujuk pada kitab Jauhal Marhub wa min Bahatil Qulub. Dalam bab fi fadilatil masajid. Apabila kita nak meniti siratal mustaqim, semua bakal takut belaka. Malaikat kata, bapa tak jemuran weh? Pakar-pakar jawablah, takut kami nak jemuran, pasal kami takut jatuh bawah tu neraka. Langsung malaikat bertanya, atas dunia dulu, menjemuran laut, menjemuran sungai naik ke apa? Atas dunia dulu kami naik rakit, kami naik sampan, kami naik perahu, kami naik boat, kami naik speedboat, kami naik kapal layar, mengikut kemampuan saja. Maka di waktu itu Allah Ta'ala suruh malaikat datangkan masjid-masjid, tapak-tapak kaki yang kita semaya, dan dijadikan kenderaan untuk melalui siratal mustaqim. Nih. Dan disebut lagi dia kata, masjid ini ialah Baitul Mu'min, iaitu rumah orang mukmin. Bila rumah kita ni, kita orang mukmin, hati tu teringat nak klik rumah semacam. Mana rumah? Masjid. Kalau kita orang mukmin, kejap nak klik, kejap nak klik, kejap nak klik. Tapi kita istilah kejap nak mari, kejap nak mari, kejap nak mari, kejap nak pergi, kejap nak pergi, kejap nak pergi. Kalau orang mukmin, rumah dia kejap nak balik, kejap nak balik. Balik mana? Balik rumah dia iaitu masjid.
Nombor tu dia tinggal. Dia balik untuk keperluan, dia balik untuk bersama dengan keluarga, kewajipan-kewajipan yang sepatutnya. Mu tahu dah tu barang mu nak tinggal belakang tu. Tapi sini mu tak mari. Tu yang aku berasa pelik sungguh. Sebab itulah amba, tuan-tuan dan puan-puan di usia kita ni, sibuk secara mana kita pun, kita kena jadualkan diri kita, perwajibkan diri kita. Aku kok mana-mana pun hujan panas ribut, baik keruk, aku mesti dengar kuliah. Paling tidak kuliah maghrib. Kerana Allah Ta'ala menyebut, dia kata dalam hadis Nabi, satu hari satu malam Allah Ta'ala turunkan rahmat 1000 rahmat. 999 adalah untuk orang yang menuntut ilmu. Satu rahmat selain daripadanya. Aku nak rebut 999 tu. Sebab itu aku mari dengan orang ngajar. Sebab menuntut ilmu ada secara formal dan ada secara informal. Hak secara formal, hak ngaji di sekolah, universiti dan sebagainya. Informal sebab kita ni. Sebab itu kau mana-mana pun aku ngari, aku kena dengar orang ngajar. Faham tak faham, boleh tak boleh, itu bab lain. Tapi aku mesti berada dalam satu halaqah yang membincangkan tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Dan dia kata lagi, tercengang aku bagi barang siapa yang yakin ia akan fana dunia dan hilangnya dunia, betapa ia mengambil ketetapan ia dalam dunia. Apa tak si mati? Apa dia nak duduk tak mati-mati? Umur di usia kita ni tak mari lagi masjid. Di usia kita ni tak dengar orang ngajar lagi. Di usia kita ni tidak belajar Quran, tidak baca Quran lagi. Macam-macam lah tuan-tuan. Sedangkan kita akan tinggal belakang. Allahu Rabbi ya Karim. Ya mukallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai pembalik hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Kalau malam ni mu pilih aku, pilihlah aku ya Allah sampai ke akhir hayat aku. Sampai ke akhir hayat aku. Ya, semua sedia maklum. Arwah baba sehingga ke saat-saat terakhir di usia dia yang 90 tahun lebih, dia masih merangkak-rangkak lagi mari ke masjid. Di usianya sedemikian itu, walaupun dalam keadaan uzur, kandi air kecing duduk sebelah, tapi masih mari lagi. Kita pun mari fikir, aku ni sesemua sikit ya, tak boleh mari tu. Aku ni ada musyaqqah sikit ya, tak boleh mari tu. Allahu Rabbi ya Karim. Memang hati baba tergantung di masjid. Walaupun PKP, orang kata semua orang tak boleh mari masjid belaka. Tapi oleh kerana dia sudah jadi darah daging dia semaya Jumaat. Semaya lagi luar tu. Orang kata tak boleh mari masjid semaya tu. Siapa gitu mau tuan-tuan. Kita ni Allah Ta'ala bagi masih lagi kesihatan. Allah Ta'ala bagi masa kita kemudahan yang banyak. Baba ni kena pakai driver. Kadang-kadang anak pinak dia tak ada sebagainya, bawa tukar. Kira lah berapa rata mari. Kita dengan kereta ada 2-3 buah. Motosikal lagi. Jaruknya lebih dekat pada baba lagi. Kita tak usah tengok orang jauh lah. Kita tengok. Memang kita cemburui dengan amalan-amalan dia. Kita tak usah tengok lah benda tak molek dia tu. Kita ni kalau kecek orang, kita tak ambil hak molek, kita duk bila jamil dia apa gini gitu. Kita lebih pada tu lagi. Jadi sebab itulah. Baik. Dan tercengang aku bagi orang yang alim ia dengan lidahnya dan jahil dengan hatinya. Allah Ta'ala kata pelik aku. Pelik. Alim kecek Allahu Rabbi ya Karim. Malah ni ngajar sini, malas sana, malah tak malah ngajar kecek alim. Tapi hati jahil. Jemaah tak lari.
Sehari-hari tak baca Quran. Kecek alim, kecek. Kita pun bila sebut nama orang alim, kita pun nampak selalu tu imam, ustaz, orang-orang alim. Kita tidak alim. Bak kecek. Kita tak tahu mari sembahyang Jumaat bagus. Kita tak tahu mari masjid bagus. Kita tak tahu ke selangkah kita mari masjid Tuhan beri pahala ke apa. Kita tak tahu bahawasanya baca Quran tu memang bagus. Kita tak tahu belajar Quran tu bagus. Pandai kita kecek. Memelah. Tak lagi juga. Jahil hatimu. Tapi kecek pandai. Semua orang buat tak kena belakang. Duduk kedai tu kalau orang tak tahu dia lah ustaz. Dia tu guru. Orang tu tak kena, orang ni tak kena. Tak kena tehah tu imam tu baca. Tak kena tu orang tu berkata. Tak kena orang buat ni. Aling dengan kau kecek. Tapi hati jahil. Dia mau tidak masjid? Tak. Benarlah muka kawin jahil. Muka kawin tahulah kawin jahil. Lepas tu kawin tak pergi masjid. Tapi dia lah komen. Mari pun kuliah. Tak boleh pergi kawin kuliah tu. Kawin tak mari masjid. Tapi kawin dia duduk di rumah kawin dengar. Lebih baik kawin tak pergi dulu lagi. Aling kecek. Lidah Allahu Akbar. Lidah. Kalau tak tahu kita lah. Tapi hati jahil. Gapo dia boleh bangunkan jemaah masjid? Mana perananmu sebagai seorang Islam yang memakmurkan masjid? Gapo dia perananmu? Gapo dia boleh bila yang menyebabkan masjid menjadi hidup? Malah meruntuhkan masjid. Menyebabkan orang tidak minat mari masjid. Orang tidak minat berimeh dengan orang tu. Orang tidak minat berimeh dengan orang ni. Orang tidak minat dengar kuliah dengan orang ni. Tak minat dengar kuliah dengan orang ni pula. Akibat daripada mulut kita. Tapi kecek aling. Meruntuhkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan nanti mari kita musodok dak. Patut mu kena fikir lagu mana satu sah nak jadi dua sah, dua sah nak jadi pak nak jadi lapan nak jadi 16. Akhir sekali semaya subuh supaya semaya Jumaat. Tidak. Mu cari gapo dia yang benda buruk dalam masjid, mu topik luar. Dan mu jadikan topik untuk perbualanmu di kedah-kedah. Kau tahulah, kau pergi sejid sokmo. Kau tahulah, kau tahulah. Oh gitu hok tu kata. Oh gitu hok tu, oh gitu hok. Sepatutnya kita tolong tudung, kita tolong khabar lain. Biasalah. Moga manusia kayaknya ada silap salah gitu. Dia salah tahu tu, kita lebih lagi. Nida kita ke komen. Dan komen kita tu kita apatah lagi hari ni sama internet. Masuk ke dalam WhatsApp, masuk dalam grup, masuk dalam Facebook dan sebagainya. Orang pun pandai lagu mana. Secara tidak langsung kita meruntuhkan rumah Allah. Orang pun jadi benci ke masjid. Pakai cek ke dia kawan, bukan masjid benci ke masjid, tak boleh, tak baik benci ke masjid. Yang menyebabkan orang tak ada orang tu, ki mulut demo. Meruntuh tidak mestinya runtuhkan bangunan. Meruntuhkan artinya masjid tidak ada orang. Punah hancur jemaah. Ingat senang ke tuan-tuan nak menghidupkan jemaah? Nak menarik orang. Bukan suatu perkara yang senang. Khabar-khabar pun bila orang ramai, kita pergi lepas buat alik boya seko. Bercelodar habis pakat lari belakang. Akibat daripada nila setitik rusuk habis susu sebelah ni. Lebih-lebih lagi rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkecek pandai alim. Tapi sejik tak mari. Mari Jumaat pun duduk bocor-bocor. Malu kau orang tuan-tuan. Setiap kali nak sembahyang Jumaat, berulang-ulang memelah bagus.
Tapi kita tak malu kok orang, tuan-tuan. Kalau orang luar mari sembahyang Jumaat kampung kita ni, dia akan sebut, dia kata tu imam nak ayat bui. Pasal sama kan nak mungkin dia. Masuk. Tiap-tiap Jumaat. Mengambil masa yang lama sebelum nak takbiratul ihram. Pasal di Jumaat tidak faham. Kita hok mari dengar dah dia pun nak ayat bui. Tak lekat ilmu kita belajar. Belajar musalli dengan ustaz tu. Dan sekarang ni belajar pula kitab dengan Ustaz Nazri berkaitan dengan Jumaat, semaya Jumaat. Tapi duduk setara tu juga kita. Apa yang menyebabkan kita tidak lekat ilmu? Kerana kita kurang adab dengan majlis ilmu. Kita kurang adab dengan majlis ilmu. Macam mana ilmu nak masuk, nak menjadi dinding pada diri kita? Kerana kita tidak dapat ilmu yang barakah, ilmu yang berkat. Kalau di sekolah kita kata pelajar-pelajar hari ni, budak-budak hari ni kurang adab dengan guru-guru. Batu budak-budak law ni jadi perangai, Tuhan lah tahu, ngaji tinggi tapi perangai. Pandai kita. Kita orang tua mari belajar di masjid. Cuba kita amati kita dengan guru lagu mana. Kita dengan guru lagu mana. Berapa puluh tahun dah kita dengar ceramah Isra Mi'raj. Berapa puluh tahun dah kita dengar ceramah Maudi Rasul. Kalau di masjid lain yang kata orang tino dak alik tabir dengan ayat ni kan. 1001 kali dia boleh buat di belakang tu. Dia kecek sama dia, tok guru ngajar sini, dia duk kecek sama dia di sana. Tok guru duk ngajar sini, dia duk baca Yasin. Dia tak reti nak petang. Hak mana afdal, hak mana yang prioriti. Dia tidak ada adab. Dari sudut menutup. Sebab itu Allah kata, kalau tempat-tempat mengenai kata, buka tabir, Allah kata. Buka tabir. Tak boleh aurat ustaz. Waktu atas masjid pun turun tanda tu ya. Pergi kat jamu alik tu, sising lengan. Tambah. Tuhan tak ada tangga tu. Tuhan ada dalam masjid. Apa kata? Akibat daripada tu maka dia pun bersenai-senai dia alik tu. Pernah satu ketika tuan-tuan nama musafir daripada Gua Musa nak klik Pasir Putih. Ambo kelewatan, ambo semaya maghrib di satu masjid di daerah Jajah Macah. Bukan masjid Macah, bandar ada. Ambo berhenti, ada ustaz tengah duduk baca hadis. Dia ngajar hadis. Ambo pun lalu nak pergi ambil wudu. Ambo ingat kau retina tak ada. Ambo pun lalu lah kok kaki lima tu. Bila ambo lalu ambo tengok, oh tino sleeping, duduk tidur lah kok dia. Ada hodok mecik pun ada. Kali tu ke urut kali, supaya poksu juga kali. Sementara tunggu isodah 3 orang, boleh 90 hiyah. Nak ya. Ya tok guru ni enggak qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis hadis baca. Tapi perangai apa kita? Tidak memberi kesan dan bekah. Hak tu imam kena peringat macam. Mari tok guru pondok. Bila tengok kadang kita nuntut ilmu lagu ni, dia pun beri dengan M ni belah. Gau dia kita kata, Allah kasar tok guru tu. Kita pergi bubuh kasar. Sedangkan kita kurang adab dalam majlis ilmu. Kalau kita kata anak kita tu begini demikian, kita mari masjid 4 kali 2, 2 kali 4. Sebab itulah sebelum Allah Ta'ala balik bumi ni, Allah Ta'ala balik dulu isi bumi. Sebelum Allah Ta'ala balik bumi ni, Allah Ta'ala balik dulu isi bumi. Cuba perhati tuan-tuan, kakilah ke atas, palalah ke bawah. Kalau dulu ibu bapa sebagai tuan, anak sebagai pengikutnya.
Hari ni tuan-tuan, anak jadi tuan, ibu bapa jadi pengikut. Kalau dulu orang cari ilmu, hari ni ilmu kena cari kita. Sebab itu tidak berkat. Orang dulu kayu basika, mana ada ngajar tu guru, mana dia pergi cari ilmu. Hari ni ilmu mari. Tu Imam Abu buat mari semacam. Siapa muak dah kita tak si. Malam ni malam siapa? Odak ni. Malam ni apa? Cara kita menuntut ilmu. Sebab itu perangai kita tidak ada perubahan. Pasal tidak memberi kesan dan bekah dengan apa yang kita belajar kita. La yanfa'u bih. Tidak memberi manfaat ilmu yang kita dapat. Mana dalilnya? Kita tak berubah. Tak berubah. Duduk style lama. Bila ada je jamuan di masjid, ada jamuan di masjid aja, 10 buku kita sorang. Dalam raga motor 4, bibik 2, makan sinisa, siapa setengah tak ada semaya sunat. Ba'diyah, bapa hungar pasal takut tak ada dia. Padahal orang buat mari makan ni tu orang bila dah. Pada urufnya jemaah ada berapa puluh orang. Kabar-kabar pun tak cukup. Mari mana tuan-tuan? Bapa kita jadi gitu, akhlak kita. Akhlak kita. Ni kita kena pakat fikir diri masing-masing. Diri masing-masing. Bila ada penceramah, pengkuliah tegur macam ni, kita pun mula nyetok sekali. Bila ada jamu ke apa, pakat tak siap ambil belakang. Berasa hati kawan. Nampak pun kita lapar sangat. Ngelah kali tinggal sobek situ pula. Akhir sekali orang pun tak setuh. Bila tak setuh kan, malu kok orang dengan perangai kita. Bukan budak-budak. Allahu Rabbi ya Karim. Yang regular jemaah. Bila habis anak bini, dia duduk rumah, tak mari pun. Ngelah kali jawatan kuasa pun takut nak buat makan. Bapa? Takut jadi fitnah. Akhir sekali orang label ke masjid kita. Oh, tak boleh buat makan masjid tu. Oh, God tu, God. Mari daripada siapa? Mari daripada jemaah juga. Orang yang tak main masjid tidak buat berana. Orang dalam masjid juga buat berana. Tuan-tuan. Dan cukuplah setakat ni dulu. Padat dulu. Nak begitulah. Esok lama. Tu pun patut berhenti tadi lagi. Tanda molek tutup bila. Lama mari sekali lagi. Keduk baca hak tolong. Nak begitu. Pertama-tamanya tuan-tuan dan puan-puan untuk diri hamba sendiri. Kerana orang je baca, dia lebih paruk lagi daripada orang je dengar. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Ata'muruna an-nasa bil bir. Mu panda. Suruh orang albir buat kebajikan, buat perangai molek. Mari semaya Jumaat, baca Quran, sedekah, gapo lagi? Mu pandai royak. Hok mu royak kat jelujur molek. Wa tansawna anfusakum. Mu lupa dirimu sendiri. Mu pun tak jemaah juga. Mari malam ngajar ya. Kalau mu ngajar seminggu sekali mu main masjid. Pamalan lain. Tak tahu kerana mu di rumah apa lagi rasa tidak malang aja. Mu pandang aja wa tansawna anfusakum. Mu lupa dirimu. Quran mu tak buka sekali habuk pun. Mu diri pun. Sedekah. Duk kotik makan hak orang macam. Oh, murah rezeki mai masjid, mu ni. Sama mu tak rajin pun beli 30 buku nasi tak di masjid. Bucu tu tanahmu. Tapi mu rayak sedekah bagus. Ngah hadis ayat Quran. Maka orang bayar sokmu. Kalau kita orang memang tidak mampu sungguh, tak ada hal lah. Wa tansawna anfusakum. Mu pandai rayak korang gotu goni tapi mu wa antum tatluna alkitab. Mu pandai baca kitab.
Malam ni kitab ni, malam esok kitab lain pula, semalam kitab lain pula. Afala ta'qilun. Tak ada otak, tak mikir. Berat tuan-tuan orang buka kitab. Jangan tuan-tuan ingat kata, berat kena malam ni. Orang hok jom ngajar berat lagi. Khabar-khabar pun tengok, ustaz ada dah ustaz. Masuk bila lagi? Sebab itu kita kata, ya, kita sama-sama. Kita sama-sama. Sebab setiap orang ada kekuatan dan ada kelemahan. Kita juga ada kekuatan dan ada kelemahan. Kita marah bini kita. Allahu Rabbi ya Karim. Nak kau tumbuk sambar pun tak reti mok jadi bini ke dia demon. Nak kau tumbuk sambar pun tak reti. Mojo bini tak balas ke dia. Allah demo. Tak boleh jadi tok ime, tok laki gapo lah aku ni. Kita pun jawab, memanglah muka aku bukan ustaz, bukan aku tok ime, bukan aku ngaji sekolah harak gapo begini. Batak aku jadi tok ime. Bini berkata, demo kita tak tahu. Engkau kita tak pandai nombok sambal gapo begini gini. Tak boleh jadi bini. Dia balas klik pula. Tak boleh jadi tok laki kena jadi tok ime. Mungkiri aku kan ada kekuatan, ada kelemahannya. Kita dah nampak kelemahan dia, ya tak lewat kau tu, tak lewat kau ni. Kita sebagai seorang imam dalam keluarga terlihat di ime. Baru kita nampak rupanya aku ada kekuatan, ada kelemahan. Mu pun demikian juga. Kita dalam masjid pun demikian juga. Kita ada kekuatan, ada kelemahan. Tapi kita tak berasa lemah orang. Kita berasa kuat semacam kita. Sebab itu kita tak boleh nak bina jemaah. Tapi bila kita menerima hakikat, kita ada kekuatan, ada kelemahan, orang lain pun demikian juga. Atas kekuatan kita, kita bantu sahabat-sahabat kita. Atas kelemahan, orang lain tolong bantu kita pula. Akhir sekali paksa jadi 8 jadi 16 jadi sekian. Kita kena mengembalikan semula, ya, kegemilangan masjid kita ni sebelum PKP. Sehingga ke semaya subuh menjangkau sapa 4-5-16 sof. Sehingga orang-orang daripada mungkin lain pun mari masjid kita. Kita kena kembalikan. Kena berdoa dengan Allah Ta'ala supaya masjid kita menjadi masjid contoh kepada masjid-masjid lain. Dan kita kena jaga akhlak kita supaya biar orang mari belajar daripada kita. Kenapa masjid ni jadi ramai orang? Seperti orang pergi ke Masjid Temeluh Jaya kerana apa? Semayang subuh seperti semayang Jumaat. Pendekatan ahli jemaah jatuh kuasa dia buat. Dengan kita tarik orang mari semayang Jumaat, tarik orang belajar menuntut ilmu, tarik orang berada dalam kuliah-kuliah agama. Benda yang rubbish, benda yang sapuh sikit sebanyak itu kita tahu tepi sahaja tuan-tuan. Kerana kita nak jadikan sedekah jariah kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Akhirnya aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asril insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wallahu a'lam.